forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam di Dun Labu, di ceramah perpaduan. Dan Datuk Seri Ibrahim menyentuh pelbagai isu termasuklah kluster mahkamah. Okey, mari kita dengar respon dan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia akan minta komen macam biasa. Mesti memihak kepada rakyat. Datuk Seri Zahid sekarang ni dalam kalau kempen mereka diserang habis-habisan. Kluster mahkamah. Muhyiddin, anak Hamzah, yang ramai lagi yang akan datang. Bukan kluster mahkamah. Orang yang didakwa tak layak jadi pemimpin, kata ahli parlimen PAS. Sekarang ketua kamu calon Perdana Menteri kluster mahkamah. Macam mana? Jadi tak konsisten. Tapi kamu boleh kritik Datuk Seri Zahid, tetapi nak cari seorang seperti itu sebagai Presiden UMNO, dia panggil oleh Tuan Mahathir selaku Perdana Menteri, dia ugut mesti bubar UMNO, kalau tidak nasib kamu tak terjamin. Apa jawab Zahid? Dia tak sanggup khianat kepada UMNO, parti yang ada sejarah perjuangan kebangsaan dan kemerdekaan negara. Ya. Orang kata saya bertahan. Tak, saya bagi fakta. Saya tak ada nak ngampu. Ya. Tapi ini fakta dia. Ini yang bekas-bekas menteri ni, bekas-bekas menteri UMNO yang kita tahu. Sekarang dah dengan PAS, semua pakai serban dengan jubah sekarang. Termasuk Mahathir, lebay Mahathir. Ya. Sudah. Sekarang bercakap, mana dia? UMNO telah khianat pada orang Melayu. Saya nak tanya, kalau kamu ada kes yang didakwa, dikenakan dan difitnah dan ditekan, kemudian dipanggil untuk batal pendaftaran atau bubar UMNO, saya tak percaya mereka ini boleh berani sehebat Datuk Seri Zahid. Sebab itu saya salute Datuk Seri Zahid. Bila gagal minta Zahid bubar UMNO, Tun Mahathir pakat dengan Muhyiddin. Ni masa PH 22 bulan ini, siapa Menteri Dalam Negeri? Muhyiddin. Siapa Perdana Menteri? Mahathir. Siapa Menteri Ekonomi? Malah sebut. Ya. Kemudian bila saya dapat maklumat keputusan Mahathir dengan Daim mau haramkan UMNO, saya pergi ke rumah Muhyiddin. Hari itu duduk 1,5-2 jam. Saya kata tak setuju, kita lawan UMNO. Ya, masa tu lah Maksud jangan marah. Bila saya sebut orang lawan UMNO pun jangan, sabar. Saya cerita ni sejarah. Saya kata kita lawan. Tetapi saya kata, buat apa kita haramkan? Sejarah akan menghukum kita. Sebab kita mungkin tak setuju dengan beberapa UMNO sekarang, saya kata. Tetapi kita tidak boleh memungkiri kenyataan sejarah. Apa dia? UMNO itu parti yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air. UMNO itu parti yang melahirkan tokoh-tokoh besar negara. Datuk Onn Jaafar, Tunku Abdul Putra Al-Haj, Tuan Abdul Razak, Marhum Tun Dr. Ismail. Itu semua tokoh-tokoh UMNO. Tadi kita buat sambutan besar, 10,000 orang, mengenang jasa negarawan ulung Panglima Bangsa Tun Dr. Ismail, mantan timbalan Presiden UMNO. Ya. Jangan lupa Anwar pun mantan timbalan Presiden UMNO. Jadi ini sebab itu saya tak setuju. Jadi memang tegang hubungan ini. Tapi orang-orang macam ini bila ada kuasa, ugut mau haramkan parti UMNO. Kemudian sita akaun dia. Bila SPRM sita akaun bersatu, zalim. Yang kamu buat dulu. Tapi yang buat ini SPRM kerana ada bukti, ada wang
dari syarikat Jana Wibawa yang masuk dalam akaun Bersatu. Dia sita. Salah Anwar. Saudara, ini rekod mereka. Turun ke bawah, ini saja. Bersatu dan PAS akan menyelamatkan Melayu dan Islam. Dan ramai yang terpedaya. Ada anak-anak muda pun terikut. Saya tanya mereka di parlimen. Saya, Zahid, Fadilah, Timbalan Perdana Menteri ada depan. Termasuk Anthony Lok ada. Saya tanya, apa tindakan kami yang boleh mengatakan kami ini khianat kepada Islam? Bagi satu contoh kami khianat kepada Islam. Bagi satu contoh kami khianat kepada Melayu. Malah tindakan kita lebih banyak menyelamatkan Melayu daripada yang kamu buat dalam masa 3 tahun. Yang kamu buat perkayakan anak pinak kamu. Apa nak nafi? Sila nafi. Kalau kamu nafi, saya akan bongkar lagi banyak. Kontrak bagi kepada anak, bagi kepada menantu. Bila awak ambil tindakan, zalim. Kamu bila ada kuasa, kamu kerja sakau. Bila tak ada kuasa, hidup Melayu. Ada kuasa, anak-anak kamu bilioner. Kemudian bila hilang kuasa, sign. Kami ini pejuang Melayu, jangan serah negeri ini pada Cina. Proklamasi Melayu Tun Mahathir. Kamu perintah 22 tahun. Ramai Melayu masih miskin. Ramai anak-anak tidak ada pendidikan. Tandas pun rosak di sekolah-sekolah. Yang mau kamu peduli, mercu tanda besar-besar. Tanya saya sebagai Perdana Menteri Anwar, saya tak peduli kalau tidak ada gedung besar. Saya tak peduli ada jambatan paling panjang di dunia atau bangunan lebih tinggi di dunia. Saya nak semua sekolah kita tandas tu biar bersih, biar operasi. Klinik kesihatan, rumah-rumah polis, suruh dia lawan, suruh dia pertahankan kita. Polis dan tentera, bila ada gerombolan pengganas Sulu serang, ada yang meninggal dunia. Tapi Eskom, rumah dia pun tak terjaga. Rumah polis 10 tahun tak dipelihara. Rumah tentera, kem tentera askar di Lokkawi, Sabah, air pun tidak ada. 1/3 aja ada air. Sudah, saya nak kata 8 bulan kita selesaikan masalah rakyat di bawah ini dulu. Yang ini kita buat. Dari 200 juta ringgit diluluskan untuk rumah polis, 200 juta ringgit untuk rumah tentera tahun ini juga. Noktah kemiskinan, ada 135,000 keluarga paling miskin di negara kita. Yang miskin ramai, yang hadir daripada yang miskin. Tetapi yang miskin ketara ini, miskin tegar ini, beli susu bayi pun tak ada wang cukup. Beli uniform sekolah anak-anak pun tidak ada wang. Saya tidak mau terus jadi Perdana Menteri bila rakyat saya makan pun belum tentu. Bangga jadi Perdana Menteri dengan polis pengawal begitu banyak, dengan istana Seri Perdana, dengan pesawat bila-bila boleh guna. Saudara, saya hidup banyak derita, hampir 11 tahun masuk keluar penjara. Saya tidak mau jadi Perdana Menteri yang mengabaikan nasib rakyat yang paling susah negara kita. Dan saya syukur, alhamdulillah, kerana sahabat-sahabat saya dalam PH, dalam UMNO Barisan Nasional, JPS dan JRS solid dengan kita dalam kes ini. Noktahkan kemiskinan bila? Tahun ini juga. Sebelum Disember saya panggil semua DO di Malaysia. Semua DO di Malaysia saya panggil berhimpun beberapa bulan yang lalu di Sungai Petani. Dan saya bagi arahan yang jelas. Saya tidak mau ada satu keluarga sekalipun yang paling miskin, yang terabai atau terpinggir. Sama ada dia Melayu atau India atau Cina atau orang asli atau orang Dayak atau Kadazan. I don't care. They are my people. We have to protect them.
Ada dengar PAS cakap macam tu? Ada dengar Bersatu cakap macam tu? Kempen dia kena maki. Tak Islam, tak Melayu. Melayu mana yang kamu jaga? Kamu sanjung orang yang telah sakau bilion-bilion ringgit. Ya, orang tak tahu ya. Boleh terima, saya tak terima. Saya tak peduli saya sebut. Berapa lama dah pemimpin-pemimpin Tun sakau berbilion-bilion bercakap nak bela nasib Melayu. Tak berani siapa pun siasat. Ada tun yang ada bank seluruh dunia di Afrika. Puluh tahun semua orang tahu. Nobody dare even investigate. Saya tanya anak muda, what is wrong with our government? Apa salahnya? Di mana cacatnya pemimpin-pemimpin kita? Tahu curi berbilion. Dari mana boleh ada berbilion di luar negara? Dari mana uang boleh beli pesawat, beli semua? Kamu Perdana Menteri, kamu Menteri Keuangan, dari mana? Tapi siasat pun tidak berani. Sudah, saya kata, saya terima kasih kepada pimpinan PHBN, GPS, GRS dengan mandat yang saya ada kepada saya. Saya bagi tahu SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia, gunakan kuasa sepenuhnya. Siasat jangan peduli dia Tun atau Tan Sri, orang besar manapun. Salah tangkap, masukkan dia. Ini kalau orang bawah curi basikal, curi motor pun kamu kena balun. Betul tidak? Ya. Yang ini orang besar berpuluh-puluh berbilion kamu ambil. Siasat pun tak berani. Jadi saya salute kepada badan-badan penguatkuasaan, kepada polis, kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, SPRM. Sila jalankan tanggungjawab. Ini kerajaan madani, ini Perdana Menteri. Pertahankan hak kamu untuk menjaga dan keselamatan negara kita. Nah, ini dia. Ini mesej dan pilihan raya negeri ini. Ini mesejnya. Bukan nak kapirkan orang, bukan nak perlekeh dan caci orang. Tanya apa yang kita buat, dan tanya mengapa dia tak buat 3 tahun lalu. Apa orang miskin hari ini je ada? Oh, Anwar apa buat 8 bulan tak buat apa pun, kata Muhyiddin. Anwar ni bodoh dan penipu, tak gerti buat kerja. Okey, apa saya rugi tak? Ya. Anwar ini PM tepi. Sekarang siapa tepi? Tak boleh sombong. Nah, saya sekali gerak juga, kan? Kita kerja, dan bukan seorang. Ya, you tahu KPMX, betul? Tapi ada pasukan. Sebab tu orang kata sekarang, wah Anwar asyik pertahan UMNO, Barisan Nasional. Tak. Saya bagi fakta. Saya kata 8 bulan. 8 bulan kita kerja. Dan kita tengok semangat perpaduan itu. Bukan perpaduan untuk saling menyakau. Ada. Tak usah percayalah orangnya. Pakai janggut ke, pakai kepiah ke, pakai baju merah ke, biru ke. Tengok pada amalnya. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bicara dan amalnya, penghayatannya. Itu sebab pemimpin itu dinilai masa dia ada kuasa dan pelaksanaan kerjanya, bukan pengucapannya. Bukan lepas orang dah keluar dah, baru nak cakap. Tak guna. Jadi itu pelaksanaan kata-kata. Ini sama juga macam penyair terkenal Indonesia W.S. Rendra. Pernah dengar? Google balik kan? W.S. Rendra. You duduk mana? Ikram Melaka. Oh bagus. Datang sama dari Melaka ni. You Google W.S. Rendra. Memang penyair handal dan hebat. Dia kata perjuangan itu
adalah pelaksanaan kata-kata. Wah, hebat. You nama apa? Nazib. Pandai. Dia saya sebut puisi itu, dia dah boleh sambung. Syarah boleh? Terima kasih. Mudah-mudahan insya-Allah besok akan lebih hebat daripada kami. Ini cita-cita kita. Generasi kami, apa impian kita? Malaysia ini aman. Malaysia tetap mempertahankan prinsip perlembagaannya. Kedudukan orang Melayu, bahasanya, agama Islam, agama persekutuan, hak keistimewaan Melayu Bumi Putra, kedaulatan raja-raja, tapi menjamin hak setiap warga negara di negara ini, sama Cina atau India, orang asli Dayak atau Kadasan. That makes a beautifully composed, united Malaysia. Ini tujuan kita, saudara. Baik. Saya sebut juga pasal raja-raja. Sebab ada pendakwaan sekarang dan kita disalahkan. Saudara, raja ini dia bukan orang politik. Sistem kita, raja itu dia berdaulat, dia mesti mengatasi sengketa politik. Tetapi nampak Perikatan Nasional ini semua hebat-hebat. Semua nak cabar dan sindir raja. Ada Menteri Besar, sindir raja. Raja murka, Selangor. Dewan Diraja buat laporan. Dewan Diraja buat itu dengan perkenan raja. Dewan Diraja maknanya Dewan Penasihat Raja. Baik. Ketua PAS pergi minta ampun. Ketua PAS Selangor. Apa raja jawab? Belum selesai. Maka kertas siasatan bawa kepada pendakwa. Peguam negara kata dakwa. Yang lapor polis Dewan Diraja. Yang tak puas hati Sultan Selangor. Yang siasat polis, yang dakwa peguam negara, yang salah Anwar Ibrahim. Ya. Itu pun boleh sebut ini Anwar pendendam. Allahu Akbar. Amalnya ni politik Islam apa macam ni? Kamu cari pasal, kamu jawablah. Kamu tak jaga mulut kamu kerana mulut nasib kamu lah. Kemudian 2 hari yang lalu tuanku Sultan Perak pula murka kerana ada beberapa pemimpin PAS putar balik kenyataan dia mengatakan Sultan sokong PAS. Sultan tak mau gitu. Minta laporan polis dibuat. Dah 2 dah. Ketiga baru lagi Muhyiddin bangkitkan soal Allah. Apa yang tukar? Apa beza dia? Masalah isu Allah ni. Keputusan sama diamalkan sekarang. Keputusan raja-raja Melayu, Allah digunakan oleh orang Islam, orang bukan Islam tak boleh guna. Keputusan raja-raja Melayu, kita patuh. Oh, dia kata kita ni engkar, kita ikut DAP. Apa yang kena mengenai DAP saya tak tahu. Dalam mesyuarat masa Jumaat tadi, DAP tak kata apa pun. Tapi inilah fitnah. Kerana dia ingat bila racun anak-anak muda tu, ni DAP nak lawan Allah. Allahu Akbar. Marah ke DAP. Dalam Islam tu bukan cara dia. Jadi saya masih ingat 3 pertemuan dengan Kepedulian Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang menjadi pengurusi kepada Majlis Kemajuan Islam. Dan perbincangan saya dengan Di-Pertuan Agong. Tutup perbincangan masalah Allah. Jangan dikemukakan lagi, orang politik jangan bicara. Ada cadangan kerajaan bawa kepada MKI, Majlis Kemajuan Islam. Sultan Selangor akan teliti kalau setuju, kerana saya dalam syarat itu sebagai timbalan pengurusi. Dan Sultan Selangor akan bawa kepada Raja-Raja Melayu bulan Oktober. Itu dia keputusan kita. Tapi dia nak jadi hero, nak jadi pejuang Islam. Dia bangkitkan lagi, lawan lagi raja, lawan lagi keputusan Raja-Raja Melayu. Tan Sri Muhyiddin masih bangkit soal ini, melanggar perintah raja-raja. Jangan bincang, biar kami selesaikan dengan setelah mengambil kira beberapa pandangan.
Saudara, tak usahlah. Dalam politik ini, tonjolkan. Ya, calon PAS baik sebab begini. Calon bersatu begini. Dan kelemahan Anwar ni tak baik. Tak belum buat ini. Okey. Saya tak jadi masalah itu. Tetapi janganlah panggil kami ni khianat kepada Islam. Tak boleh diharap. Tak betul. Dan saya tahu dia PAS sama satu bukan macam dulu. Sekarang dananya besar. Cuba tanya tengok dari mana dana datang. Dari derma. Tak apa dia jawab. Jadi susah. Kita terang apa yang kita buat. Dan Alhamdulillah 8 bulan. Rekod pertumbuhan suku tahun pertama. Tahun ini. Pertumbuhan kita 56% lebih tinggi dari China, Vietnam, Singapura, Indonesia. Inflasi rendah, kadar pengangguran rendah. Saya tak puas hati. Kerana saya tahu walaupun inflasi rendah, ada beberapa harga barang tinggi. Sebab itu kita ada Allahyarham Salahuddin Ayub yang kerja gigih untuk bantu. Kita tengok Etinilok cari jalan di bawah pengangkutan bagaimana nak kurangkan harga, kos pengangkutan. Hampir tiap minggu dalam mesyuarat Jemaah Bateri termasuk pagi tadi, itu dia bangkitkan dalam bahagian pengangkutan. Masa Salahuddin Ayub hampir tiap minggu, kadang jumpa saya di office, dia terlalu passionate. Kerja ini, kalau kerja, terutama pemimpin politik ini, dia fikir kerja cari makan biasa, tak akan selamat. Tapi dia kerja dengan passion, dengan perasaan. Maka dia bawa isu rahmah, kedai ramah, itu ramah, ni ramah, macam-macam. Saya boleh heran, semua rahmah dia macam-macam. Tapi dia sungguh-sungguh. Sebab itu hari pengguna tiga hari yang lalu, bila ada hari pengguna, saya kenangkan jasa sahabat yang berkhidmat dan berkorban untuk rakyat, terutama yang miskin. Saya kata, projek kedai rahmah ini, jual rahmah ini, kita akan sebarkan di seluruh Dewan Undangan Negeri di Malaysia. Dan kita tambah 50 juta ringgit tambahan lagi. Itu tanda kita. Jadi saya harap saudara faham. Tadi Tuanku Sultan Brunei baru sampai. Ya, Tuanku Sultan Brunei, bayangkan. Hari itu saya jadi Perdana Menteri, itu dia datang. Sekarang dia ada lagi. Besok satu hari saya dengan dia di Istana Negara, kemudian Seri Perdana. Datang dengan maksud untuk baiki hubungan dan melabur di Malaysia. Alhamdulillah. Minggu lalu Presiden Bongbong Marcos Jr., Presiden Filipina. Jadi saudara, hubungan itu lebih baik. Sebelum itu Elon Musk yang dicari oleh semua pemimpin dunia untuk datang ke negara masing-masing. Elon Musk kan orang paling kaya, bukan saja soal kaya, teknologi yang paling canggih. Ya. Kereta Tesla, electric vehicle, Starlink, internet access dengan satu kelengkapan kecil, letak atas bumbung, boleh cover satu daerah, satu kawasan. Kemudian SpaceX, bukan PMX, SpaceX. Dia teknologi, sains, angkasa lepas tercanggih di dunia. Orang cari dia. Saya syukur Alhamdulillah kerana kerajaan ini stabil, kerajaan perpaduan, kerana pakatan kawan-kawan kita semua, maka dia minta telefon saya, nak cakap dengan saya. Tentu saya kata okey. Dia ada cakap, dia kata, Elon Musk kata, tahun ini juga kita akan buka ibu pejabat rantau di Cyberjaya, Selangor. Baik. Itu dia sebut saya sebulan lalu. Minggu lalu terus pengarah bagi pihak Elon Musk di Asia jumpa saya di pejabat dan mengatakan dia sudah beli satu kompleks besar di Cyberjaya dan minta saya rasmi akhir September atau awal Oktober. Saya kata saya setuju dengan syarat Elon Musk datang dan kita rasmi bersama. Sudah, apa maknanya? Maknanya keyakinan orang itu kerana
Dasar kita. Tak sakau saya tak kata, okay Elon Musk, you can come, but you give me 20%, I want to give to Nurul Izzah. Tak ada. Dan dia tahu ini. Aramco, syarikat minyak terbesar Arab Saudi, di antara syarikat minyak besar di dunia, datang dalam Energy Asia bagi tahu saya dia akan expand oil and gas facility di Malaysia kerana Arab Saudi pun jadi begitu. Jangan Pertuan Agong ke Mekkatul Mukarramah, jumpa Perdana Menteri Putera Diraja Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman salam, saya minta Agung sampaikan salam kepada saya dan mengatakan Arab Saudi mau jadikan Malaysia hub pelaburan bagi Asia Tenggara. Kita fikir inilah untuk anak-anak kita, peluang kerja. Elon Musk datang, you fikir untuk peluang anak-anak muda dengan TVET dengan segala macam. Tak usah kacau lah. Bagilah peluang kita tadbir dengan baik. Persekutuan dan negeri. Saya nak dan minta kawan-kawan bagi sokongan bercalon kita supaya Negeri Sembilan ini, sama ada calonnya Barisan Nasional atau Pakatan Harapan, itu calon kita. Tadi saya di Lenggeng itu saya kata calon saya dari UMNO Barisan Nasional. Dan sekarang Datuk Mae calon saya dan calon kita dari Pakatan Harapan. Kalau ada semangat padu betul-betul di kalangan PH dan BN, Negeri Sembilan akan menjadi negeri perpaduan terkuat dalam negara kita. Okey, tuan-tuan, komen saya lah ialah kita pun tahu seperti ada Datuk Seri Anwar yang cakap, ketua mereka sendiri pun kluster mahkamah dulu. Dan sekarang kalau kita dengar ceramah-ceramah PN ni dah tak sebut dah kluster mahkamah ni. Sebab dia sendiri pun kluster mahkamah. Dulu sedap dia orang cakap dekat BN lah, terutamanya pada pihak Riau 15 dahulu. So pada pihak lain dia orang dah tak sebut dah sebab dia orang pun sendiri terpalit. Okey dah tuan-tuan, mari kita terus menyokong kajian perpaduan dah. Pemilik Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.